Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Al-Qa'il fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi tanzilih innamal mu'minuna ikhwah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله. فاتقوا الله ما استطعتم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyeru, saya berpesan untuk diri saya dan tuan-tuan muslimin muslimat supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berjayalah hamba-hamba Allah yang betul-betul, yang benar-benar menjalankan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sudah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kegembiraan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada awal Syawal, Idul Fitri, muslimin muslimat dapat bergembira secara Islam, secara mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kegembiraan yang pertama sewaktu kita berpuasa, yaitu ketika kita berbuka puasa. Nikmatnya, lazatnya, sungguh gembiranya, kerana di dalam kedahagaan, kelaparan, kita dapat menikmati juadah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama ini agama yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai penganut agama Islam sepatutnya bersyukur kerana Allah telah melahirkan kita di dalam keadaan Islam. Tak perlu kita mengucap dua kalimah syahadat, kerana ibu bapa kita dah menerima Islam, kerana datuk nenek moyang kita dah terima Islam, nenek moyang-moyang kita dahulu, orang yang terdahulu menerima Islam. Maka syahadah mereka dipakai terima. Maka jadilah kita sebagai penganut Islam yang asal berketurunan Islam, maka kita lahir dalam keadaan Islam. Maka jagalah Islam dengan baik. Hari ini mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Fitrah bermaknanya Idul Fitrah, hari raya Idul Fitrah, suci bersih daripada segala dosa. Mudah-mudahan
Seperti mana kita dilahirkan oleh ibu kita sewaktu dulu. Kita dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Tidak ada apa dosa yang menimpa kita. Seperti kain putih yang tidak ada sedikit pun warna lain, hanya warna putih yang dilihat pada kain. Begitulah kita sewaktu lahir dulu, suci bersih, bersih daripada segala dosa, bersih daripada segala-galanya. Maka di hari ini Allah bagi peluang kepada kita. Kita berhari raya, maka mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah bersih daripada segala dosa. Maknanya kita peganglah dengan ajaran puasa ini, madrasah yang disuruh, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkanlah seterusnya di bulan-bulan yang lain. Kita adalah hamba Allah, sama saja di sisi Allah. Pembaca khutbah, pemberi khutbah adalah sama dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Tidak ada kelebihan apa-apa. Yang Allah ambil kira iaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita di bulan Ramadan, cuba kita imbas kembali, kita renung kembali bagaimana kita hidup di dalam bulan Ramadan. Di awal sahur kita bersahur, di awal subuh kita bersubuh. Jangan ambil kira yang mereka bersahur waktu 1 pagi, 2 pagi, mereka ini terlepas waktu sahur yang disunnahkan oleh Nabi, dan mereka terlepas subuh secara berjemaah di masjid atau di rumah dengan keluarga. Sebab mereka bersahur secara mereka. Sunnah yang diterapkan, yang disuruhkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, supaya sahur itu bersahur di akhir sahur, sebelum masuknya waktu subuh. Selepas itu kita datang ke masjid. Apa yang saya nak serukan di sini ialah di waktu sahur selepas Ramadan, bangkit wahai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan di waktu sahur kita masih tidur. Jangan di waktu sahur kita masih leka. Bangkitlah bagaimana kita bangkit di waktu Ramadan yang lepas, yang baru tak berapa jam kita tinggal Ramadan. Dan teruskanlah kita beramal dengan membanyakkan membaca Al-Quran, bersedekah, salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain-lain tambahkanlah dengan amalan-amalan sunat. Selepas Isya boleh kita sembahyang witir. Selepas Isya boleh kita sembahyang sunat taubah. Selepas Isya boleh kita solat hajat. Di waktu pagi kita disunatkan solat duha. Di waktu-waktu yang wajib kita difardukan 5 waktu sehari semalam, dan disunatkan dengan sunat rawatib. Cuba kita amalkan amalan ini berurusan. Mudah-mudahan jiwa diri kita berterusan menjadi jiwa yang bersih, mencari mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap rakaat kita baca, setiap rakaat kita baca Al-Fatihah di dalam solat. Apa yang kita dapati dalam solat? Pada Al-Fatihah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa itu Tuhan? Rabbil Alamin. Apa itu Rabbil Alamin? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada menyebut Rabbil Alamin Al-Malikul Mutasarrif, Maharaja, Raja yang memerintah,
bukan raja yang tidak ada kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja bagi kita. Raja dunia kita taat patuh kepada raja dunia. Tapi dengan Allah, kita sentiasa letakkan Allah dalam hati kita. Bukan kita meletakkan Allah ketika solat sahaja. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, letakkanlah Allah di bibir mulut kita dengan menyebut, membasahkan lidah kita. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Letakkan pada lidah kita. Mudah-mudahan perkataan ini masuk ke dalam telinga, dalam hati kita. Maka dia menjadi ubat, menjadi penawar bagi diri kita. Bukan sahaja di atas tikar sejadah, di atas sejadah, bahkan di mana saja kita berada, kita boleh gerakkan lidah kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan seterusnya zikir-zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Malikul Mutasarrif, ingat tuan-tuan, di mana langit dijunjung, bumi dipijak, di situlah kita berallah, bertuhan kepada Allah. Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kita yang memiliki langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi. Maka kita tidak ada sesaat pun kita boleh lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita rasa aman dengan Allah? Adakah kita rasa aman dengan Allah? Jangan merasai aman dengan Allah, kerana Allah boleh turun bila-bila masa azab ke atas kita. Azab daripada langit, azab daripada bumi. Bagaimana? Allah Maha Kuasa, boleh kenakan azab ke atas kita sepanjang masa. Apa maksud di sini? Maksudnya sentiasalah kita bertakwa kepada Allah. Umat Islam sudah ramai, sudah banyak hitungan bilangan, mungkin mengatasi umat yang lain dari sudut bilangan Islamnya ramai. Tetapi perlu ingat bahawasanya Islam akan kuat apabila kita berpegang kepada Al-Quran, dan Islam itu akan kuat apabila kita berpegang dengan hadis. Teruskan tilawatul Quran, baca Al-Quran dari masa ke semasa. Sekurang-kurangnya surah-surah amalan yang tak boleh, walaupun dia sunat, tetapi dia ada barakah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang banyak sekali. Amalkanlah surah Al-Waqi'ah setiap malam, Suratul Mulk, surah Sajdah sebelum tidur, surah Yasin, surah Ad-Dukhan. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan syafaat kepada pembacanya. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kalau surah khabar kita boleh baca, kenapa Quran kita kurang dapat membacanya? Satu, disebabkan oleh kerana kita tidak dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dapat anugerah Al-Quran, dapat membaca Al-Quran, alhamdulillah, syukur kembali kepada Allah. Tetapi kita orang-orang biasa, orang awam macam kita, perlu ditolong, perlu didukung, perlu diminta di dalam doa kita. Ya Allah, berikanlah kepadaku mampu membaca Al-Quran dari masa ke semasa. Kalau kita baca satu muka surat setiap pagi, setiap petang dan malam, mungkin dalam 3-4 bulan kita dapat khatam sekali Al-Quran.
Al-Quran adalah penawar bagi hati kita. Sesiapa yang meninggalkan Al-Quran, seolah-olahnya dia tidak bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia tak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ingin bercakap dengan Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran. Alif Lam Mim. Sebelum saya masuk surah Al-Baqarah, awal 5 ayat yang pertama, pergi kembali kita kepada surah Al-Fatihah itu tadi. Ingat tuan-tuan, kita hampir lupa bahawasanya Allah adalah Raja bagi kita. Raja bagi kita. Sesaat di mana saja kita pergi, sesaat pun kita tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Tetapi kenapakah kita hidup kita di dunia ini macam kita hidup kita hidup kita langsung kita tak rasa kita beraja dengan Allah. Kalau kita menghadap raja, kita berjalan yang tunduk. Dan apabila kita nak berbahasa dengan raja, kita berbahasa yang tinggi. Bagaimana pula kita berhadapan dengan Allah? Sewaktu kita Allahu Akbar dalam salat dan di luar sembahyang, kita tetap beraja dengan Allah. Ingatlah, sewaktu kita sembahyang, Allah melihat kita. Dan dipesankan oleh Nabi, Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olahnya kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Jika kamu tak melihat Allah, Allah tetap melihat kita. Maka pergerakan solat kita bukan cincai-cincai, bukan mudah-mudah dalam kita melaksanakan tugas solat. Bahkan kita mendirikan solat, Allah sedang melihat kita. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Raja di hari kiamat. Di dalam ayat yang pertama tidak ada sebut raja di dunia, tetapi maksudnya ada pada makna Rabbil Alamin, raja di dunia dan akhirat. Raja kepada seluruh alam, raja kepada haiwan-haiwan, raja kepada segala jin, raja kepada segala malaikat, dan kepada manusia semua. Orang kafir perlu kita dakwah mereka. Jangan kita pandangkan mereka neraka semata-mata. Kita pandang mereka benci, bahkan kita benci kerana mereka kufur dengan Allah. Tetapi kita rasa suka supaya mereka itu memeluk agama Islam. Ingat tuan-tuan, mereka bukanlah musuh kita. Orang-orang kafir bukanlah musuh kita, kecuali mereka memusuhi kita. Tugas kita adalah mendakwah mereka, mengislamkan mereka. InsyaAllah ta'ala kembali kepada ayat yang Malik Yaumiddin, Raja di hari kiamat. Kerana Raja segala raja, pemimpin-pemimpin di dunia ini, semuanya senyap di mahkamah Allah di padang mahsyar nanti. Yang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang menjadi raja kepada segala-galanya. Dan di situ manusia, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mu'minun. Ketika itu saya dan tuan-tuan mungkin nasib yang sama. Mudah-mudahan tergolong daripada golongan orang yang percaya. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim. Dan jikalau kamu dapat melihat orang-orang yang berdosa semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Rabbana, Tuhan kami, sami'na, kami dah dengar. Sami'na, Rabbana absarna wa sami'na, kami dah lihat semua dah. Kami dah lalui
alam barzah, alam kubur, kematian kami dah rasa. Sekarang ni kami dah keluar daripada kubur, menuju pada mahsyar. Di padang mahsyar, kami orang-orang berdosa akan tunduk kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami dah lihat, kami dah dengar, farja'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia balik. Kami nak kembali kepada alam dunia, na'mal salihah, kami nak beramal saleh. Mana lagi tuan-tuan? Tidak ada dunia lagi bagi kita. Mungkin generasi akan datang, Allah Maha Berkuasa boleh cipta alam lain daripada dunia yang kita pijak ini dengan dunia yang baru, dan diletakkan generasi yang baru. Kita generasi ini dua, sama ada neraka ataupun syurga. Hidup benar, mati ini adalah benar ya Allah. Tuan-tuan, hidup ini benar, mati ini adalah benar. Allah cipta langit dan bumi adalah benar. Kenapa kita nak sandarkan langit dan bumi dan isi kedua langit dan bumi adalah milik Allah? Kenapa kita tak kata pada Tuhan lain? Berhala-berhala patung yang ada di dunia ini, tokoh-tokoh, berhala-berhala ini milik berhala, milik tokoh, milik agama lain. Kita tetap menerima Al-Quran. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah Ta'ala ada menyebut berkali-kali, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, milik Allah semuanya. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapakah kita ada masa untuk berlebihan dengan sukaria, dengan astro, dengan komputer, dengan internet, dengan lagu-lagu rock, dengan lagu-lagu yang melalaikan kita, dengan hiburan, dengan bola, penonton bola, IS, membunuh orang yang menonton bola, bunuh. Sebab mungkin pada mereka menonton bola satu perbuatan menyokong Yahudi yang sedang merancang untuk melalaikan manusia. Biar umat Islam ini, Malaysia baik, Thailand baik, Saudi baik, mana-mana negara Islam, negara kafir suka kepada bola, sukan yang berlebihan, sehingga umat ini sanggup berjaga malam kerana bola. Maka IS dia bunuh mereka yang menonton TV, melihat bola. Tuan-tuan, ya, anil lagwi mu'aridun. Salah satu daripada sifat orang-orang mukmin, benda yang lara, benda sia-sia, mereka tak teruskan hidup begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, kita berjaya hari ini. Allahu Akbar, kita berjaya hari ini kerana kita dapat puasa bulan-bulan Ramadan. Tetapi ingat, apabila Allah dah beri pengajaran kepada kita, amalan-amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan baru beberapa jam tadi, maka teruskanlah kita hidup kita seperti bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Seseorang bayi itu dilahir ke dunia ini dalam keadaan bersih. Fa'abawahu, maka dua ibu bapa dan yuhawidanahu, yunassiranahu aw yumajjisanahu, maka dua ibu bapa lah yang menyahudikan anak mereka sendiri, mengkristiankan anak mereka itu sendiri, membajusikan anak mereka itu sendiri. Kita hidup di dalam negara Siam, tidak mengapa. Jangan kita jadi Siam. Jangan kita jadi perangainya macam orang-orang kafir Siam. Bahkan orang Siam kadang-kadangnya mereka lebih baik daripada sudut akhlak kritikam. Mikun mesumpat gigi warau hijau mak-mak.
ฉะนั้นเราจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีกว่าคนเหล่านั้นเราจะต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีมารยาทมีความสามารถมีปัญญามีความรู้มีปัญญาทำอะไรได้ถูกต้องมีความรู้danปกครองตัวเองได้ปกครองพลเมืองได้จังหวัดประเทศได้ด้วยความรู้contoh muslimin muslimat anak-anak muda kita satu daripada perkara yang boleh kita kembali kepada Islam dengan betulnya berpeganglah kepada Allah dan ati'ullah wa ati'ur rasul taat olehmu kepada Allah dan Rasul wa ulil amri minkum dan pemerintah kamu. Peringkat kampung kita hidup di kampung kita ini, maka pemerintah kita adalah imam. Bukan nak menyebut imam dan zakat. Kalau satu hari nanti mungkinlah kita tak sempat nak balik ke Jakarta, kita beraya di Bangkok, maka imam Bangkok itu adalah imam kita. Kalau di Rayong kita hidup, di Malaysia kita hidup, imam bagi kita imam di tempat kita sembahyang. Maka supaya kita tidak terumbang-ambing, hidup remaja wairun apa tidak terbiar, dan kita sebagai generasi Yawacil Timi Ayu Singki yang paling dekat dengan kita iaitu masjid setiap kampung ada. Maka dekatlah kita dengan masjid. Bukan dekat sahaja, aktiviti apa yang ada di masjid adalah kita buat. Salah daripadanya iaitu aktiviti belajar menuntut ilmu, mengikut imam, mengikut pentadbir masjid menjadi satu ukhuwah, persaudaraan, tidak ada berpecah belah. Apa ada saja yang disarankan oleh imam dan ahli jawatan kuasa AJK, maka kita berilah sokongan. Pergi di rumah, kita jalankan. Kita tak buat kumpulan yang kedua, orang yang memecah belahkan kampung, pasukan yang memecah belahkan kampung, insya-Allah tidak ada wujud lagi di kampung Jakarta. Insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, teruskan baca di dalam solat dan di dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kami, berilah petunjuk jalan yang benar kepada kami dan anak-anak cucu kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pada jalan yang kamu telah anugerahkan kepada mereka, minat nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ayat yang terakhir surah Fatihah yang sering kita lupa, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan Kristian. Setiap rakaat kita baca ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan Yahudi dan Nasara Kristian. Hidup kita adalah hidup di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ramai lagi orang kita pakai seluar pendek? Tapi kenapa ramai kita yang tak pakai tudung? Dah pakai tudung, dah tak pakai seluar pendek, pakai ketat, seksi, seksa orang melihatnya. Jemaah dalam tempatan kita, jemaah tabligh dakwah, berdakwah sana sini, tetapi ya kumpulan baru, kumpulan pemuda, ulama-ulama baru bergerak dengan lajunya, tetapi masyarakat kita masih lagi dalam terumbang-ambing, tak tahu arah hidupnya. Oleh itu, apa yang saya serukan tadi, pendekatan awal kepada kita iaitu masjid
Setiap kampung ada masjid, setiap kampung ada imam. Ikut masjid, ikut imam, umat Islam selamat. Duduklah di kami. Tetapi kalau nak sembahyang subuh dua sah. Sembahyang zuhur satu sah, sembahyang asar satu sah, lambat. Tuan-tuan tak cinta Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran. Ini kitab tidak ada syak padanya, daripada Tuhan seluruh alam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran ini daripada Allah, diturun daripada Allah. Tuan-tuan, loh ini lain. Kalau kita melihat matahari, bulan, begitu juga apabila kita keluar daripada dunia ini ke alam luar sana, kita akan dapat melihat loh dia, alam ini, dunia ini semacam bulan dan matahari. Kecil saja tuan-tuan, tetapi kita rasa besar, kita rasa sombong, kita rasa takabur, kita rasa macam-macam hebat, kita hidup sesama kita. Tapi hampir-hampir kita lupa kepada Allah Ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Beri hidayah, beri petunjuk kepada orang bertakwa. Al-Quran. Maka tuan-tuan, wujudlah diri kita untuk mendekati Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan perkara yang baik, syurga, neraka, hisab, padang mahsyar, alam kubur. Orang mukmin mesti beriman, percayakan dengan hari kiamat, hari akhirat, malaikat, dengan kitab. Bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Tuan-tuan, mendirikan salat 5 waktu, bukan 2-3 waktu. Mendirikan salat di dalam waktu, bukan di luar waktu. Salat boleh qada, tetapi waktu kita terlupa dan di waktu kita tertidur. Apabila salat yang disengajakan, dosa yang dituliskan. Salat yang ditinggal oleh orang yang tidur tak dituliskan dosa, tetapi dia qada, wajib qada. Orang yang terlupa tak dituliskan dosa kerana terlupa, dia qada. Dan yang tinggal solat dengan sengaja juga dia wajib qada. Itu mengikut pendapat ulama. Satu lagi yang perkara yang perlu kita ingat, melalui taubat. Tak memadai dengan qada, tetapi melalui taubat. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita bagaimana nak meletakkan Allah Ta'ala, bukan perkara yang lain. Saya pernah bertanya kepada penceramah, dan apa yang kita amati dalam tafsir alladzina yu'minuna bil ghaib, wallahu a'lam, izinkan saya Allah menyatakan kepada kita semua, Allah bukan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib, yaitu alam akhirat, syurga, neraka. Allah bukan ghaib. Habis itu bagaimana kita dengan Allah? Kita kena beriman dengan Allah secara langsung. Bagaimana secara langsung? Secara direct, through by trauma, secara terang. Bagaimana? Saya nak contoh macam ni. Para sahabat apabila turun yang bab infak, beri sumbangan kepada jalan Allah, maka Sayyidina Abu Bakar balik ke rumah. Dia bawa menghadap Rasulullah. Dia infak semua harta dia. Dan sahabat-sahabat yang lain lagi ada bawa infak, derma kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu? Allah dan Rasul. Maknanya seolah-olah Rasulullah mengenal Abu Bakar. Apa yang ada di dalam rumah dia sanggup, harta benda yang ada dalam rumah dia sanggup. Pikul letak depan Rasulullah, ini infak saya untuk Allah dan Rasul, ambillah. Habis kamu nak makan apa? Allah dan Rasul masih ada dengan saya. Saya percaya dengan rezeki Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kita infak
infak derma di jalan Allah, untuk masjid, untuk apa saja aktiviti yang dilancarkan oleh imam dan AJK Aliyatan Kuartal Masjid, adalah kita sokong. Dan infak di sekolah-sekolah agama, sekolah pondok, kita pergi kepada mereka ataupun ambil nombor akaun mereka, ambil nombor milik Tuan Son, katakan dalam akaun dia niat-niat akaun banci Rurian pondok Daimun. Maksudnya infak, bagaimana apabila Allah Ta'ala turunkan infak, Abu Bakar dan sahabat berani sedekah, memberi sumbangan kepada jalan Allah, sebab dia faham Allah, beriman kepada Allah dan secara langsung terus menerus. Begitu juga Arab suka mabuk. Arab dalam Islam, tapi sahabat minum arak, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, sahabat di zaman Nabi minum arak dan mabuk. Tetapi apabila Allah kata innamal khamru wal maisir rijsun, sehingga akhir ayat, sesungguhnya arak dan judi itu adalah satu amalan yang dosa najis. Dan ayat-ayat lain lagi, saya tak pasti ayat di sini, tetapi nak menyatakan apabila turunnya ayat haram arak, sahabat buang semua. Tidak ada satu botol pun, satu payah pun, satu tempayan pun dalam rumah mereka bawa ke dalam air dan mereka buang habis. Sehingga katakanlah bahasa yang mubalaghah, membajiri, buah jadi buah. Negeri Madinah dengan Arab dikeluarkan daripada rumah, bersih rumah, tak minum arak lagi. Para sahabat itu, kenapa? Sebab dia faham Allah. Kenapa iman sebab kepada Allah secara langsung, secara direct. Kita banyak secara senyap-senyap. Dalam senyap kita buat dosa, terang-terang kita buat dosa berani. Kita nak tampar orang, kita tampar orang. Kita nak pedih orang, kita pedih orang. Kita nak kapak kepala orang, kita kapak kepada orang. Sebab kita mata, kita tak nampak Allah. Allah hanya Allah ada, tapi kita tak dapat melihat Allah. Allah ada, tetap ada. Angin ada, tetapi kita tak dapat mengambil angin masuk ke dalam tangan kita. Kita genggam angin, kosong. Angin ada, tapi nak melihat tak ada. Allah wujud. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Allah dekat dengan kita. Tetapi kepahaman sahabat, Allah wujud secara langsung. Kita wujud seolah-olah yang minta maaf, bukan mengatakan Allah ada, tetapi macam ghaib. Tak begitu yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab tu sahabat, apabila turun ayat orang wanita tentang aurat, ada seorang sahabiah, saya dengar, saya tak baca sendiri, tapi ada dengar ceramah. Seorang sahabiah, apabila turun bab aurat, dia tak keluar daripada rumah. Kenapa? Sebab dia takut. Dia telah melanggar perintah Allah supaya menutup aurat. Menutup aurat bukan menutup rambut. Menutup aurat bukan menutup badan saja. Menutup aurat maknanya menutup segala tubuh badan, supaya tidak dibaca, tidak dinampak, tidak menampakkan bentuk badan. Bukan tutup aurat seksi, tutup aurat pakai sikap. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan masuk ke telinga, ke hati hari ini, insya-Allah Ta'ala kita berjaya seperti sahabat, beriman kepada Allah secara langsung. Apa yang Allah cakap dalam Quran, ya, yes, ya, betul, ya, atau akan mengikut perintah. Jenazah wanita yang tak keluar daripada rumah apabila turun ayat tadi, akhirnya diusung keluar daripada rumah. Ingat teringat dalam ceramah itu, betul ataupun tidak, tolong betulkan. Akhirnya baru orang tahu, ingat ke dah mati perempuan ni, rupa-rupa masih ada lagi, baru meninggal dunia. Lama kian lama orang tak melihat dia.
begitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan ini tuan-tuan, kita pergi dulu sebelum saya sambung balik, insya-Allah. Kalau saya ingat kepada kaum wanita, mau syurga mudah sangat. Orang lelaki banyak dalam dakwah dan ujian-ujian untuk ke syurga Allah, tapi kaum wanita mudah sangat ke syurga. Ya, kita sambung ayat tadi yang berbunyi, walladzina yuqimuna as-salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka infak wajib zakat, mereka infak sunat derma. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman apa yang diturunkan kepada mereka daripada Al-Quran dan kepada Nabi-Nabi dahulu, Taurat, Injil, Zabur. Kita beriman tuan-tuan. Pernah tuan-tuan nampak Injil, Zabur, Taurat? Saya sendiri pun tak pernah tengok. Tetapi hati kita menerima itu adalah kitab Allah. Maknanya kita bukanlah sahaja kitab Al-Quran diturunkan daripada Allah. Agama kita dah lama dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Sayyidina Nabi Isa, Musa wa Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad, sesiapa yang selawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah Ta'ala akan balas 10 kali. Kenapa? Ambil pengajaran. Kerana nak mengingatkan hidup kita ni yang Allah Ta'ala redha, Allah mesti kita pegang, mesti kita ikut. Yang kedua, Nabi tidak ada. Supaya umat ini membesarkan Nabi dengan menyebut selawat. Maknanya kehidupan kita kena Allah dan Rasul, cara Rasul yang perlu kita ikut. Barulah kita berjaya dunia dan akhirat. Sebab tu, sesiapa yang berselawat ke atas Nabi 1 kali, Allah akan balas 10 kali ke atasnya. Oleh itu tuan-tuan, masuk dalam zikir kita. Kalau kita kata kita bangun di waktu pagi beristighfar, bertawaf, tambah selawat 10 kali. Maknanya pagi hari Allah Ta'ala akan selawat kepada kita 100 kali. Tuan-tuan rasa lama khutbah ni. Tuan-tuan tak tahu bahawasanya masa ini adalah cepat. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan berhari raya sekejap lagi ke rumah-rumah sanak saudara kita. Tapi minta bersabar sedikit masa lagi dengan ayat yang terakhir, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah mendapat hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah golongan orang-orang yang berjaya. Wairun Jawan Chun, kita semua, saya semua, kita semua dan termasuk saya, kembalilah kita kepada Allah. 5 ayat yang pertama, 7 ayat surah Fatihah, 5 ayat surah Baqarah yang pertama. Cuba kita mendalami, menuntut tafsir, pelajari ilmu tafsir, supaya hidup kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampak di kalangan kita gelisah. Mungkin khutbah tak pernah panjang macam ni, dibaca panjang, tak pandai fikir ke Pak Imam ni, pembaca khutbah tak raikan kami ke? Oleh itu saya terpaksa mengundur diri dengan khutbah yang pertama. Mudah-mudahan khutbah pertama ini mendapat Allah memberi taufik, hidayah, ilham kepada kita, iaitu kami. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يا الله ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Satu perkara yang saya janji tadi kepada golongan wanita kaum muslimat kui pucai khutbah kami dan kui kat kui alhamdulillah kita menjadi wanita dan dengan wanita kita itu kita dapat melahirkan zuriat yang ramai. Ingatlah selain pada Allah dan Rasul yang perlu kita taati ialah suami. Apabila kita mentaati Allah dan Rasul dan suami, kita kena jagalah sikit mulut kita. Kita jagalah adab-adab cara kita bercakap dengan suami kita. Jaga waktu salat, jaga lidah daripada mengata, mengumpat dan sebagainya. Bukan khusus kepada kaum muslimat sahaja tentang mengumpat. Ya, sesama lelaki pun sekarang ini mulut orang lelaki juga seperti mulut orang perempuan. Ya, banyak mengumpat, banyak mengata-kata. Maka saya seru di dalam khutbah ini, marilah kita berpegang kepada ajaran Allah dan Rasul dan taat kepada pemimpin kita di tempatan kita, pemimpin bagi isteri suami kita. Buatlah baik kepada isteri, buat baiklah kepada suami kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah. Jangan lupa pesanan khutbah pertama tadi, banyakkan baca Al-Quran. Dan sesiapa yang dapat baca satu juzuk satu hari, sebulan dia dapat khatam satu kali. Setahun 12 bulan, maknanya dia dapat khatam 12 kali. Mudah-mudahan Al-Quran menolong kita di padang mahsyar. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Lembutkan hati-hati ini, bukalah kafi hidayah-Mu kepada kami ini. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersaudara, mentaati-Mu, mentaati Rasul-Mu dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Maka berilah kekuatan kepada kami supaya kami mentaati-Mu, mentaati Rasul-Mu dan syariat-Mu sedaya upaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati-hati ini, basahkan lidah kami dengan berzikir, dan gerakkanlah sendi-sendi tubuh badan kami ini untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Siapalah kami ya Allah? Siapalah kami ya Allah? Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kerajinan ya Allah, berilah perubahan pada diri-diri kami, masyarakat Islam seluruhnya ya Allah, supaya berpegang dengan-Mu ya Allah, beriman kepada-Mu secara langsung ya Allah. Ampunilah segala dosa kami setahun lepas dan yang akan datang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami terhadap manusia ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbuna, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Jadikan kami, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salihin dan salihat ya Allah, daripada ahli-ahli-Mu ya Allah, menjadi ahli Quran ya Allah. Jadikanlah kami daripada ahli Quran, ahli-Mu ahli Quran ya Allah. Jadikan kami daripada ahli-ahli zikir laki dan perempuan ya Allah. Jadikan kami daripada ahli-ahli-Mu yang banyak bertasbih
saya lelaki dan perempuan ya Allah, maka kurniakanlah kejayaan dunia dan akhirat kepada kami ya Allah. Wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal faizin wal najihin fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon sesuatu kepadamu. Tambahkanlah iman kepada kami, tambahkan taufik hidayah setiap masa dan ketika kepada kami. Jadikanlah kami tergolong daripada hamba-hamba-Mu yang dapat mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمسلمات ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات والجماعات الإسلامية في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا زدنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kejayaan hidup di dunia dan akhirat ya Allah. Kami mohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Lindungikanlah kami daripada api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى